Tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri kajian saya ke atas kajian ketiga Ustaz Muhsin Abu Ibrahim tentang dalil-dalil bid'ah hasanah. Sebelum kita masuk tentang dalil ketiga ni, sedikit ulang kaji. Sedikit ulang kaji tentang dalil pertama dan dalil kedua yang beliau gunakan kerana dalil ketiga, dalil keempat ni beliau katakan hendaklah ia difahami berdasarkan penjelasan beliau terhadap dalil pertama dan dalil kedua. Jadi sedikit ulang kaji ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalil pertama, hadis yang masyhur daripada Nabi SAW, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami ini, apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Dalil kedua yang beliau gunakan sebagai dalil bid'ah hasanah, sama juga hadis yang sedikit berbeza bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, tidak berada di atas suruhan kami, tidak berada di atas tuntunan kami, maka ia tertolak. Berdasarkan dua hadis ini, beliau menggunakan satu kaedah dalam ilmu usul fiqh yang disebut mafhum mukhalafah. Maksud yang di sebaliknya. Bererti, hadis yang pertama tadi bererti sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami ini, yang ini urusan agama, apa yang memang berasal daripadanya, maka ia diterima, tidak ditolak. Demikian juga maksud sebaliknya, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang memang berada di atas tuntunan kami, memang berada di atas perintah kami, maka ia diterima. Demikian secara ringkasnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jika kita mengkaji kitab-kitab usul fiqh, kita akan dapati dalam bab mafhum mukhalafah ini ada syarat-syaratnya. Dan syarat pertama, hampir semua kitab usul fiqh yang saya semak, mereka memberi syarat-syarat. Syarat pertama adalah mafhum mukhalafah itu tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang lain. Kenapa syarat ini? Sebab mafhum mukhalafah adalah teori kita, adalah pandangan kita tentang maksud di sebaliknya. Tidak semestinya apabila Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan hadis-hadis ni, baginda ada mafhum mukhalafah di sebaliknya. Jadi mafhum mukhalafah tu macam mana kita nak semak? Apakah ia boleh diterima atau tidak? Maka hendaklah ia disemak berdasarkan dalil-dalil yang lain. Jika selari, okey. Jika bertentangan, maka hendaklah ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21, surah yang ke-42 ayat 21, Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksudnya, apakah bagi mereka sekutu-sekutu, sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan daripada agama ni apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah bertanya, bukan tak tahu, Allah bertanya dalam rangka mengingkari. Apakah bagi mereka itu, apakah bagi orang-orang yang suka buat bid'ah ni, apakah bagi mereka ni ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkan perkara-perkara baru, akidah baru, ibadah baru dalam agama ini, apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat ini, nak ahdasa apa lagi kalau Allah dah tanya, dan Allah tanya ni dalam bentuk, saya ulangi, mengingkari perbuatan tersebut. Bukan Allah tanya sebab Allah tak tahu. Ya? Jadi berdasarkan ayat ni, nak ahdasa apa lagi? Nak berbuat amalan-amalan baru apa lagi? Demikian juga dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang pertama, Allah berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ahdasa ni, mencipta perkara baru dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, adalah satu bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Allah melarang dan Allah ingatkan bertakwalah kepada Allah, sehingga orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan meninggalkan perkara-perkara bid'ah meskipun yang samar-samar, meskipun yang tidak jelas. Ya, kemudian kita ada dalil ketiga, ada banyak, tapi saya nak bagi 3 dalil saja. Kemudian dalil ketiga, surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang kita semua tahu, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku telah redha Islam menjadi agama kamu. Dah sempurna dah.
Nak dasar apa lagi? Dah sempurna dah, nak buat amalan sendiri apa lagi? Dan apa yang asal, apa yang original tu satu nikmat Allah kepada kita. Kita nak cari nikmat apa lagi? Okay? Dan Allah telah reda. Kita ni tak reda. Allah telah reda dengan Islam yang original tu, yang tulen tu. Siapalah kita ni yang tidak reda? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 ayat ni dan banyak dalil-dalil lain, ia membatalkan, ia menafikan, it nullifies, apa dah kata, penggunaan kaedah mafhum mukhalafah ke atas 2 hadis, ke atas dalil pertama, dalil kedua yang digunakan, yang dikemukakan oleh Ustaz Mohsin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulangi. Dalam video sebelumnya pun saya ulangi, sekarang ni saya ulangi lagi. Bahawa syarat yang saya sebut ni bukan saya buat-buat. Sila rujuk mana-mana kitab usul fiqh, meskipun yang basic sekalipun. Dalam bab mafhum mukhalafah, syarat pertama, maksud di sebaliknya yang cuba kita nak buat daripada nas itu tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Quran ataupun hadis yang lain. Sebab yang nas yang asal tu adalah wahyu, sabda Nabi. Mafhum mukhalafah yang kita cuba keluarkan daripadanya adalah berdasarkan teori kita sendiri. Walaupun kita kata opposite, sebaliknya ia bermaksud sedemikian, tetapi tidak semestinya ia betul, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perhatikan di sini ya. Ini yang pertama, ulang kaji pertama. Yang keduanya, Ustaz Mohsin menukil kata-kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami tentang perkara ini, dan saya telah pun menukil kata-kata sebenar Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Fathul Mubin, bahawa yang dimaksudkan perkara baharu yang kita boleh buat itu adalah dalam urusan-urusan dunia yang membantu urusan agama. Seperti membina sekolah, kita ulangi ya, seperti membina sekolah, tempat persinggahan untuk orang yang dalam perjalanan, seperti hotel. Sekarang ni hotel lah, zaman dulu tak disebut hotel. Apalagi perkara-perkara kebaikan yang selari dengan syariat Islam, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, menyusun, menulis, menghimpun ilmu-ilmu agama dan pelbagai-bagai jenisnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukanlah bid'ah yang dilarang oleh Islam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Allah SWT melarang bid'ah dalam Quran, Rasulullah melarang bid'ah dalam agama, yang dimaksudkan adalah perkara-perkara berkaitan akidah, perkara-perkara berkaitan ibadah, bukan perkara-perkara hal duniawi yang tujuannya, yang peranannya untuk membantu perkara agama. Jadi perkara yang disebutkan boleh buat itu tak ada kaitan pun dengan hadis yang melarang ini. Kena kita faham benda ni dengan baik, dan kena juga kita faham bahawa bukan semua ustaz jujur dalam menukil daripada kitab-kitab para ulama. Sebagai contoh, Ustaz Mohsin apabila menukil kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau hanya menukil definisi atau penjelasan, tetapi tidak menukil contoh yang beliau masukkan. Kerana apa? Seperti yang saya sebut, para pecinta bid'ah, mereka sangat benci contoh-contoh bid'ah hasanah yang dimasukkan oleh para ulama. Kenapa? Sebab contoh-contoh bid'ah hasanah tersebut tidak selari dengan nafsu mereka, tidak selari dengan bid'ah yang cuba mereka justifikasikan dengan menukil daripada kata-kata ulama. Ya, hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, seseorang itu mungkin fasih berbahasa Arab, memakai baju Melayu, pakai kopiah, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, apabila mereka menukil daripada para ulama, tidak semestinya ia tepat, tidak semestinya ia betul, bahkan tidak semestinya ia nukilannya jujur. Kemudian kedua, beliau nukil daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani daripada Fathul Bari. Yang itu tu saya tak tahu nak komen macam mana, tuan-tuan dan puan-puan tengok video sebelum ini ya. Jadi secara ringkasnya, apa yang beliau cuba justifikasikan daripada nukilan para ulama tu sedikit pun tidak membantu penghujahan yang cuba beliau bawa, penjustifikian yang cuba beliau buat berdasarkan 2 hadis tersebut. Bahkan ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam video asal kajian ketiga Ustaz Mohsin dalam minit 7.28. Minit 7.28 beliau berkata, saya nukil ya, saya catat di sini, saya nukil, secara tidak langsung Nabi lah yang mengatakan barang siapa melakukan perkara bid'ah yang ada sandarannya maka tidak sesat. Secara tidak langsung Nabi yang mengucapkan itu. Mujurlah
beliau mujurlah Ustaz Mohsin melapik, melapik kata-kata itu dengan secara tidak langsung. Jika dikata direct, itu sudah masuk dalam kategori berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Sebab kaedah mafhum mukhalafah yang cuba beliau gunakan ke atas kedua-dua hadis tersebut adalah satu kaedah yang betul, tapi menggunakannya pada hadis yang salah. Kaedah yang betul, jangan kata saya tolak pula kaedah tu. Kaedah yang betul tetapi menggunakannya pada hadis yang salah. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan kena cermat ya, kena teliti ya, sebab antara sikap ahli bid'ah, antara sikap para pencinta bid'ah, mereka ni saya tak tahu sengaja ke tak sengaja, tapi mereka macam susah nak faham apa yang kita hujah. Sebagai contoh kita kata qiyas tidak boleh digunakan untuk membuat ibadah baru. Lalu mereka berkata apa? Tengok Salafi tu, tengok Wahabi tu, mereka tolak qiyas. Kita kata dalil-dalil Al-Quran memang Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan kemudian ada dalil-dalil sekunder yang lain, kaul sahabat, masalah musalah dan sebagainya ya. Tapi Qiyas tidak boleh digunakan untuk membuat ibadah yang baru. Itu yang kami Salafi kata. Tapi pencinta-pencinta bid'ah ni saya tak tahulah ada hijab macam mana ke apa ke. Bila kita sebutnya tu mereka pula kata tengok, dia orang ni mazhab Zahiri, mazhab Ibn Hazmin yang menolak qiyas secara total. Jadi, saya ulangi ya, kami Salafi bukan menolak mafhum mukhalafah, tetapi kami katakan menggunakan mafhum mukhalafah ke atas dua hadis ini adalah salah, adalah tidak tepat. Tapi Ustaz Mohsin pun kata dia Salafi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya meragui kesalafian beliau. Cuba perhatikan video kajian ketiga ini. Berapa ulama Salafi yang beliau nukil? Tidak ada. Okey, yang nombor 5 baru beliau kemukakan kata-kata Umar Al-Khattab. Nombor 5, prioriti yang kelima. Yang lambat tu seorang Salafi, dia mendahulukan para ulama salaf daripada para ulama khalaf. Ada beza di situ ya. Para ulama Salafi, mereka sangat berhati-hati daripada bid'ah dan mereka bukan memberi dalil, memberi hujah yang membuka pintu bid'ah, sehingga dalil dan hujah yang sama tersebut akan juga digunakan oleh pembuat bid'ah yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi ciri pencinta bid'ah. Kalau kita tengok dalam video-video sebelum ni, saya senaraikan satu persatu secara tak langsung dalam video-video tersebut ciri-ciri pencinta bid'ah ya. Satu lagi ciri pencinta bid'ah, dalam rangka mereka hendak menjustifikasikan, dalam rangka mereka nak menghalalkan, dalam rangka mereka nak menghasanahkan bid'ah yang mereka suka, mereka sebenarnya membuka pintu. Mereka sebenarnya membuka pintu seluas-luasnya untuk bid'ah-bid'ah lain-lain juga dijustifikasikan, dihalalkan dan dihasanahkan. Kenapa demikian? Sebab dalil dan hujah yang mereka kemukakan itu adalah dalil dan hujah yang sama digunakan oleh golongan-golongan bid'ah yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, Ustaz Mohsin berulang kali berkata dalil umum. Berulang kali berkata ada sandaran. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Islam, daripada sejak zaman awal, kita ada aliran-aliran yang menyimpang. Aliran bid'ah daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Kita ada aliran syiah, kita ada aliran khawarij, kita ada mu'tazilah, kita ada murji'ah, kita ada qadariyah, kita ada jabariyah, kita ada jahmiyah, kita ada qaramitah dan macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, aliran-aliran ini mereka bukan sembang kosong, bukan sembang kopi, bukan sembang teh. Mereka pun ada dalil-dalil, mereka pun ada sandaran-sandaran. Tetapi mereka menggunakan dalil-dalil umum yang mereka tarik ke arah fahaman mereka. Mereka juga ada sandaran-sandaran yang mereka tarik ke arah menyokong ideologi mereka, menyokong pemikiran mereka, menyokong aliran mereka. Kerana itu, generasi salafus soleh membantah mereka. Seandainya hadis-hadis tadi man ahdasa, man amila amalan boleh digunakan untuk mafhum mukhalafah, generasi salaf pun tidak akan membantah. Ya, boleh, mereka pun ada dalil. Ya, boleh, mereka pun ada hujah, mereka pun ada sandaran. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, aliran Syiah. Tuan-tuan boleh rujuk buku saya,
jawapan ahli sunnah ke atas Syiah Rafidah dalam persoalan khilafah. Okey? 4 buku saya tulis, di mana dalam buku itu saya senaraikan dalil-dalil Syiah. Kemudian jawapan ahli sunnah. Dalil Syiah, jawapan ahli sunnah, ya. Dan dalil-dalil itu bukan sembang kosong. Syiah, dalil-dalil mereka daripada Al-Quran. Al-Quran yang kita sendiri pakai ni, dalil mereka daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi. Bukan yang lain-lain. Tetapi mereka tarik ke arah kefahaman mereka. Mereka gunakan dalil-dalil umum. Mereka pun ada sandaran-sandarannya. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian juga dengan golongan-golongan, aliran-aliran yang bid'ah pada masa sekarang. Seperti golongan anti-hadis. Ingat golongan anti-hadis itu sembang kosong ke? Mereka pun ada dalil-dalil Al-Quran. Mereka tolak hadis. Tapi mereka ada juga dalil-dalil hadis yang mereka guna. Kenapa kami patut tolak hadis? Tetapi mereka menggunakan dalil-dalil umum. Tetapi mereka menggunakan sandaran dengan cara yang salah. Sebab dalil-dalil tersebut tidak mereka faham mengikut kefahaman generasi salafus soleh. Demikian juga dengan golongan Islam liberal. Demikian juga dengan golongan LGBTQ yang lesbian, gay, transgender, apa semua tu kan. Itu sebenarnya termasuk dalam Islam liberal juga. Mereka bukan sembang kosong, mereka ada dalil juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila para pencinta bid'ah, mereka memberi dalil dan hujah, kita pakai dalil umum, asalkan ada sandaran, mereka sebenarnya membuka pintu bid'ah. Kerana aliran-aliran yang lain itu pun akan menggunakan kaedah penghujahan yang sama. Sampai-sampai moga Allah memelihara saya ini banyak mengkaji dalil-dalil, hujah-hujah, cara penghujahan golongan-golongan pencinta bid'ah. Seandainya saya ingin membuat satu aliran sendiri, seandainya saya mau membuat satu aliran ataupun kumpulan cult tersendiri ke apakah, saya pun akan ada dalil-dalil di mana para pecinta bid'ah itu tidak boleh membantah saya sebab saya menggunakan dalil yang mereka juga gunakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini terbukti. Jika tuan-tuan dan puan-puan peka, prihatin, cakna kepada apa yang berlaku di dunia Islam, di Malaysia, di Indonesia, akan didapati apabila adanya ustaz yang bid'ah, yang mengeluarkan pelbagai ajaran, menyampaikan pelbagai ajaran bid'ah yang lain. Sesama ustaz bid'ah, mereka tidak tegur-menegur. Tidak ada video yang hendak membetulkan. Tidak ada video yang hendak menerangkan kesalahan. Bukan saya suruh kutuk, bukan saya suruh meremehkan individu, tetapi sekurang-kurangnya jelaskan bahawa itu adalah salah. Tidak ada, mereka diam ataupun mereka buat video saling menyokong antara satu sama lain. Seperti baru-baru ini ada seorang ustaz yang berkata ilmu hadis ini dibina di atas keyakinan. Dia dibina di atas sangkaan. Zon. Maka ada ustaz-ustaz pencinta bid'ah yang turut menyokong kata-katanya itu. Berbeza dengan para salafi, berbeza dengan para ilmuwan, para tokoh salafi. Mereka inilah yang membantah ustaz-ustaz pencinta bid'ah tersebut. Perasan atau tidak? Baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kenapa ustaz-ustaz pencinta bid'ah tak bantah? Sebab bila mereka nak bantah, mereka pun pakai dalil umum, aku pun dalil umum. Dia pun ada sandaran, aku pun ada sandaran. Macam mana ni? Nak katakan, dia kata 2 kali 5, 5 kali 2. Ataupun ketam mengajar anaknya berjalan. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan benda ni ya. Pencinta bid'ah, mereka tidak saling membetulkan antara pencinta bid'ah. Sebab nak betulkan macam mana dalil mereka pakai. Okey, dalil umum. Cara pengujahan, sama. Sandaran, ada sandaran. Aku nak betulkan dia kan, dia pun kritik aku balik. Aku pun sama juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan dapati mereka yang membetulkan ustaz-ustaz yang bid'ah ini, yang menyampaikan kurafat-kurafat syirik-syirik tersebut adalah dari kalangan salafi, bukannya dari kalangan para pencinta bid'ah. Perhatikan ya tuan-tuan puan-puan. Jadi ini perkara yang penting. Dan perhatikan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Mohsin. Beliau kerap kali mengulang dalil umum. Kelak kali berurang ada sandaran, ada sarana. Kemudian beliau menyandarkannya kepada sekian-sekian tokoh. Padahal tokoh itu apabila mengatakan dalil umum, apabila mengatakan ada sandaran, yang mereka masukkan adalah apa? Tempat persinggahan orang yang dalam perjalanan. Sekolah, madrasah, membina jalan raya, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa,
menghimpun ilmu-ilmu agama, menghimpun ilmu-ilmu dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu berkaitan sanad, matan, tafsir hadis, tafsir Quran, syarah hadis, itu yang mereka maksudkan. Tuan-tuan, yang ini kena hati-hati. Pencinta bid'ah mereka saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Sad to say, bukan nak kata, tapi bukan memang kata pun, pencinta bid'ah mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. Sebab dalil yang mereka gunakan itu adalah dalil yang sama pencinta bid'ah yang lain pakai, sehingga macam mana ni? Kan? Jadi pencinta bid'ah mereka memberi dalil dan hujah, dan mereka membuka pintu yang luas sehingga berlaku banyak bid'ah-bid'ah yang lain di mana mereka sendiri tidak dapat memendungnya. Mereka sendiri tidak dapat nak membetulkannya. Kenapa? Sebab bid'ah-bid'ah yang lain tu, aliran-aliran lain itu, mereka menggunakan dalil dan kaedah penghujahan yang sama seperti mana yang digunakan oleh pencinta bid'ah yang asal itu. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, hati-hati, pencinta bid'ah dan pencinta bid'ah mereka saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan dan puan pilih nak jadi pencinta bid'ah ataupun dari kalangan salafi. Sebab kami ada manhaj. Kami tidak berpegang pada dalil umum. Kami berpegang pada dalil-dalil yang spesifik. Sebab Allah SWT menurunkan Islam, menurunkan Al-Quran, mengutuskan Rasul, mengajar akidah yang spesifik, yang terperinci, mengajar ibadah yang terperinci. Bukan secara umum saja. Bukan secara wahai manusia, solatlah sunat sesuka hati kamu nak solat. Wahai manusia, zikirlah kamu dengan apa jua yang kamu nak zikir. Wahai manusia, puasalah apa-apa pun puasa. Intermittent fasting yang famous kami pun boleh juga masuk dalam syariat Islam. Tapi tidak. Islam datang, Rasulullah SAW datang mengajar Islam secara spesifik, secara terperinci, dan tidak ada yang akan menafikannya, tidak ada yang akan membencinya, melainkan pencinta bid'ah, melainkan pencinta bid'ah. Tuan-tuan dan puan, mukadimah ya, mukadimah. Baik. Tenang. Panas ni. Okey. Kita masuk kepada dalil ketiga. Dalil ketiga yang dikemukakan oleh Ustaz Mohsin bagi membuktikan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Sesuatu yang sangat memuskilkan saya, garu kepala, garu dahi. Beliau membacakan sebuah hadis yang beliau kata diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Betul, memang ada dalam Tabarani. Memang ada dalam riwayat Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani ni adalah seorang imam hadis, wafat tahun 360 Hijrah. Okey, hadis yang beliau sebutkan itu ada dalam Mu'jam Al-Kabir dan ada juga dalam Musnad Asyamiyyin. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, hadis yang sama itu adalah salah satu daripada hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 28. Dan hadis itu juga ada dalam Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud, hadis nombor 3991 atau ikut penomboran lain, hadis nombor 4607. Jadi yang saya garu-garu ni bukan ada kelima umur. Yang saya garu-garu, kenapa nak bagi rujukan Imam At-Tabarani? Kenapa tak sebut saja riwayat Imam Abu Daud dan kitab sunannya? Bahkan, kenapa tak sebut saja ada dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 28? Sebab kalau sebut 28 daripada hadis 40 Imam Nawawi itu, saya yakin ramai orang ada rujukan. Ramai orang dapat sama-sama baca hadis tersebut. Melainkan beliau ingin menyembunyikan hadis itu. Beliau tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada video awal sampai ke kajian-kajian seterusnya, perhatikan Ustaz Mohsin, dia tak bagi rujukan kepada apa yang dia bacakan. Baik rujukan daripada kalam para ulama, tak ada bagi. Beliau bagi nombor judul kitab, tapi jilid muka surat tak bagi. Bagi hadis, nombor hadis tak bagi. Bahkan bagi hadis pun riwayat Imam At-Tabarani. Kenapa tak sebut hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 28? Kenapa tak sebut hadis riwayat Imam Abu Daud? Sebab Sunan Abu Daud ni ada, semua boleh baca ya, dalam dalam aplikasi Android ada, iOS ada, ensiklopedi hadis 9 imam. Ensiklopedi hadis 9 imam. Apa tajuk penuh ya, kejap. Okey, yang saya gunakan ini boleh muat turun Android ataupun iOS.
ensiklopedi hadis ya. Jadi menghimpunkan 9 kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Mustadrak, Muwatta' Imam Malik dan Sunan Ad-Darimi. Kemudian ada terjemahannya. Kemudian disertakan juga penilaian darjat hadis selain daripada kitab Bukhari dan Muslim. Okey, dan kita boleh guna ada fungsi mencari di situ. Okey, jadi satu aplikasi yang bagus. Saya menggunakan aplikasi yang pro sebab kita beri bila kita membeli aplikasi daripada sesama Muslim, jangan pandang kena keluar duit. Kita pandang yang duit itu kita beri supaya mereka dapat membuat aplikasi lain yang lagi bagus ataupun mereka dapat membuat kemas kini yang lagi bagus ya. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh rujuk, boleh muat turun, install dalam phone masing-masing ya. Jadi, kalau sebut Sunan Abu Daud kan boleh rujuk. Melainkan ada sesuatu yang beliau hendak sembunyikan dan beliau tidak mahu orang baca hadis itu secara penuh. Walaupun hadis itu begitu masyhur. Okey, hadis ini ya, saya baca sebab ini hadis yang masyhur, saya baca terjemahan saja sekadar yang saya ingat. Tuan-tuan dan puan-puan tolong semak ya, hadis 28 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi daripada Al-Irbad bin Sariyah. Beliau menceritakan bahawa pada satu hari kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selepas solat baginda berpusing menghadap kami dan baginda memberi satu nasihat, memberi satu tazkirah yang begitu menyentuh hati sehingga melembabkan berlinangan air mata kami dan bergetar hati kami. Lalu berkata seseorang, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat yang terakhir. Seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan. Maka berilah kepada kami satu wasiat yang benar-benar bermanfaat." Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat meskipun kepada seorang hamba daripada Habsyah. Sesiapa yang hidup panjang di kalangan kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka fa'alaikum bisunnati, maka wajib ke atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, sunnah khulafa yang mendapat hidayah petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Okay? Dan wa iyyakum, berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian daripada perkara-perkara baru, kerana perkara-perkara baru, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Okey, hadis 28 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, apabila cuba menggunakan hadis ini, Ustaz Muhsin berkata Rasulullah menyebut bid'ah secara umum. Okey, beliau berkata, saya quote, dalam hadis ini sama sekali tidak dikatakan fiddin. Maknanya bid'ah. Bila Rasulullah kata wa iyyakum, hati-hatilah kalian daripada perkara-perkara baru, setiap perkara baru adalah bid'ah. Nabi tak kata, dakwa Ustaz Muhsin fiddin. Bid'ah itu bukan dalam perkara agama. Saya duk fikir kenapa boleh sampai buat kenyataan seperti itu. Padahal kalau kita rujuk pada keseluruhan hadis, sebab keseluruhan hadis itu bermula daripada awal sebab sahabat minta Rasulullah memberi mereka satu wasiat. Rasulullah pun mewasiatkan kepada mereka. Dan di permulaan tu Rasulullah kata apa? Sesiapa yang hidup panjang di kalangan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Bila Rasulullah sebut perselisihan yang banyak, perselisihan tu antara Samsung dengan Apple ke? Dengan iPhone ke? Perselisihan antara Toyota dengan Mazda ke? Perselisihan antara AirAsia dengan Malindo ke? Perselisihan antara Garuda dengan Lion Air ke? Atau perselisihan dalam perkara agama? Kerana itu, setelah menyerangkan perselisihan tersebut, baginda berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian wajib, ya, fa'alaikum ni wajib ke atas kalian berpegang kepada sunnahku. Okey. Jadi ini bukan perkara dunia. Apa pula yang Rasulullah tak sebut fiddin? Dan di akhir itu Rasulullah memberi peringatan wa iyyakum wa muhdatsatuha. Berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian daripada perkara-perkara baru. Perkara baru itu merujuk kepada agama. Bukan perkara baru berhati-hatilah kamu daripada mikrofon. Berhati-hatilah kamu terhadap forward facing camera. Sebab kalau makan tangan kanan akan nampak macam tangan kiri. Itu ke maksud Rasulullah? Bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang cuba dipermainkan
oleh Ustaz Muhsin di sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan terhad pada Ustaz Muhsin, hati-hati juga kepada para penceramah, para ustaz yang merupakan pencinta bid'ah. Saya tak tahu mereka ni menujukan ceramah mereka, menujukan kuliah mereka ni kepada orang-orang yang rendah minda mereka, atau mereka sendiri minda tu rendah, IQ tu rendah. Saya tanya, saya tak tahu. Mereka ni buat video, membuat kuliah, membuat ceramah, mereka tujukan kepada orang-orang yang bijak ke, ataupun kepada orang-orang yang low, yang IQ terendah. Dalam hal agama tu macam bengong je, padahal dalam hal dunia bijak lain macam. PhD, master, pegang jawatan tinggi, tapi dalam hal agama blur je. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi hadis itu memang merujuk dalam agama, dan perhatikan Ustaz Muhsin tidak membacakan hadis itu secara penuh. Kalau dirujuk dalam Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam At-Tabarani, dalam Musnad Asy-Syamiyyin oleh Imam At-Tabarani, di mana beliau mengemukakan hadis ini, ia adalah dengan lafaz penuh, sama seperti dalam Sunan Abu Daud, sama seperti dalam hadis yang ke-28 daripada hadis 40 Imam Nawawi tersebut. Tetapi perhatikan Ustaz Muhsin tidak mengemukakan lafaz yang penuh. Beliau kemukakan lafaz yang akhir saja, kemudian berkata, tengok Rasulullah tak berkata ini bid'ah hal agama. Okey? Dan kemudiannya beliau cuba berkata, kita tak boleh faham hadis secara berasingan, tapi hendaklah faham hadis berdasarkan hadis-hadis yang lain. Lalu beliau cuba membawa pemahaman beliau, penghujahan beliau daripada dua hadis awal yang saya buat video sebelum ni, yang telah kita buat ulang kaji tadi. Okey, hendaklah difahami berdasarkan dua hadis tersebut. Padahal pemahaman beliau daripada dua hadis tersebut, mafhum mukhalafah, ianya adalah batil, ianya adalah batal, ianya adalah tertolak, maka ia tidak boleh digunakan untuk memahami hadis ini. Macam mana kita nak faham hadis ini? Baca hadis ini daripada awal. Fa'alaikum bisunnati. Kemudian apa? Berpeganglah kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa? Ini kiasan. Kalau gigit dengan gigi kacip, senang terlepas. Pegang sungguh-sungguh, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diwasiatkan, apa yang diramalkan oleh Rasulullah itu betul. Sesiapa yang hidup panjang akan nampak perselisihan yang banyak. Jadi sampai sekarang, perselisihan perkara yang merupakan sunnah dan bid'ah, memang ada perselisihannya. Maka apa ya sabda Rasulullah? Pegang dalil umum ke? Apa ada sandaran ke apa ke? Tak kan? Fa'alaikum bisunnati. Apa yang hendaklah kalian berpegang pada sunnah. Jika dalam perkara itu tidak ada sunnah Nabi, contoh dalam perkara itu, dalam perkara kematian, Nabi SAW tidak mengajar, tidak mengamalkan, tidak menganjurkan membuat majlis penghantaran pahala, maka fa'alaikum bisunnati, kita pegang pada sunnah Nabi dan kita pun tidak membuat majlis penghantaran pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW daripada solat fardu mula disyariatkan sampai wafat, berapa kali baginda solat fardu? Kemudian apabila dia rumah, berapa kali baginda solat sunat di rumah? Ada tak para sahabat di masjid? Ada tak para isteri baginda di rumah menceritakan baginda membaca lafaz niat? Tidak ada kan? Maka yang sunnah ialah tidak membaca lafaz niat, ya. Perkara ini ada dibuat oleh video berasingan oleh Ustaz Muhsin. InsyaAllah nanti kita akan ulas juga. Ini sebagai mukadimah saja, ya. Sebagai mukadimah. Baik. Jadi ini penjelasan saya kepada dalil ketiga. Tak payah cerita panjang. Kalau kita baca hadis itu secara penuh, kita akan faham apa yang dimaksudkan. Dan saya ulangi, hadis dalil ketiga ini kita faham apabila baca keseluruhannya. Tak perlu diganding dengan mafhum mukhalafah yang cuba dibawa oleh Ustaz Muhsin, ya. Tidak perlu kita rujuk pada itu. Sebab itu kaedah yang betul tetapi penggunaan yang salah, ya. Jadi sekali lagi sangat dikesali dengan sikap Ustaz Muhsin yang entah kenapa nak bawa rujukan Imam At-Tabarani, padahal ada dalam Sunan Abu Daud dan padahal ada dalam hadis 28 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Apakah dia tidak mahu kita sama-sama rujuk hadis yang dia baca? Yang pertama. Yang kedua, sangat lagi dikesali sikap beliau yang membaca rangkap akhir daripada hadis itu, kemudian berkata, tengok Rasulullah larang bid'ah, tak kata pun fiddin. Ini bukanlah larangan hal agama. Padahal keseluruhan hadis itu kita faham yang Rasulullah sedang bicarakan adalah dari sudut agama, dari sudut syariat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga bermanfaat. Kita kena semangat sikit. Kita kena ada kesemangat untuk membantah bid'ah, ya tuan-tuan. Kerana bid'ah ni ialah sesuatu yang merosakkan agama kita,
Ya, kalau kita sayang pada Rasulullah SAW, kita akan benci virus-virus yang menyerang sunnah baginda, yang ini virus bid'ah. Baik, nanti kita jumpa lagi. Kita akan ulas pula dalil keempat yang dikemukakan oleh Ustaz Mohsin. Ya, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.